Sorry tadi videonya off. Okey, cikgu ulang balik lah. Dekat sini kalau mendekati, kalau sini U, sini pun mesti U. Okey, mesti sama. Kalau situ U, sini mesti S. Okey, selatan. Jadi, kalau nak tentukan arah arus, kita menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ibu jari mesti menunjukkan arah utara. Kalau kat sini, ibu jari nanti mesti menghala ke kanan sebab utara kita ke kanan. Jadi, ke manakah arah arusnya? Okey, cikgu tunjuk dekat sini lagi. Okey, macam ni. Okey, sekarang ibu jari ni arah arus mesti ke sini mesti ke kanan. Jadi kita nampak jari-jari ni ke bawah. Ke bawah ni menunjukkan arusnya ke bawah. Kalaulah utara kita sebelah sana, jadi awak jangan pusing ibu jari awak macam ni. Tak boleh. Sebab awak tak nampak jari awak ni. So, kalaulah utara awak ke sana, awak kena pusing macam ni. Pusing ke sana. Bagi nampak arus tu ke atas. Sekarang utara kita ke sini. Bila utara ke sini, jadi arus dia ke bawah. Okey, jadi kita pun lukislah arah arusnya. Okey, arah arus ke tadi ke mana? Arah arus ke bawah. Okey. Ni solenoid ni ibarat jari kita. Okey, ke bawah. Okey. Bila ke bawah awak nampak dia pusing. Dia pergi sini nampak. Sebab itulah arus warna pink yang ke sana. Okey, sebab dia dari ke bawah. Gelung tu awak ikut gelung, pusing macam tu. Jadi, kenapa galvanometer dia menunjukkan arah ke kiri? Sebab arus kita ke kanan, jadi galvanometer kena lawan arus. Sebab tu kanan lawan dia kiri. Ataupun cara yang kedua tadi, awak nak ikut arah elektron. Elektron kalau sini masuk dia positif, sini keluar dia negatif. Elektron tu apa? Elektron kan negatif. Okey, jadi galvanometer dia ikut arah elektron. Elektron bergerak daripada negatif pergi ke positif. Sebab itulah elektron bergerak ke sini. Negatif ke positif. Arus positif ke negatif. Kalau elektron negatif ke positif. Jadi galvanometer dia ikut elektron negatif pergi ke positif. Sebab tu dia ke kanan. Okey, boleh ikut arah elektron ataupun melawan arah arus. Okey, ini maksud aruhan elektromagnet sebenarnya. Kalau ditanyakan aruhan elektromagnet macam mana? So, cikgu nak recall balik Okey, macam mana DGE teraruh? Okey, DGE teraruh apabila, kalau tadilah apabila dia ada dua cara. Apabila konduktor itu merentasi flux magnet ataupun apabila konduktor kuprum tadi memotong garis-garis flux magnet, maka DGE akan teraruh. DGE teraruh inilah nama dia aruhan elektromagnet. Kalau solenoid pula, pemotongan solenoid terhadap flux magnet. Okey, ataupun solenoid merentasi flux magnet. Okey, gerakan tadilah yang menyebabkan gerakan antara konduktor dan flux magnet tadi. Okey, gerakan dia memotong flux magnet tu akan menghasilkan DGE teraruh, dan itulah nama dia aruhan elektromagnet. So, ada satu lagi, nanti awak akan jumpa gerakan relatif. Cikgu nak tunjukkan. Cikgu tunjukkan kat sini. Apa dia gerakan relatif? Gerakan relatif tu dia macam dia macam, cikgu tunjuk kat sini Gerakan relatif tu dia macam dia memotong. Dia memotong. Gerakan relatif tu memotong. Contoh ni tangan cikgu. Okey, ni pisau. Okey. Gerakan relatif sama ada tangan cikgu pegunkan, pisau yang cikgu gerakkan, jadi memotong tak? Bila dia menyentuh saja, ni nama dia gerakan relatif. Bila dia memotong saja, dia tersentuh saja 90 darjah tu, ibaratnya 90 darjah, dia memotong saja, terkena saja, maka dia akan terpotonglah tangan cikgu kan. Okey, ataupun pisau cikgu stay kan, tangan yang cikgu gerakkan. Macam tu. Okey, berlakulah gerakan relatif. Gerakan relatif maksudnya berlakulah pemotongan kat sini. Kalau laju-laju terpotong juga atau tercalar kan, at least. Satu lagi, kalau dia gerakkan ke arah yang sama. Kalau ni ke atas, yang ni ke bawah. Nampak? Dia gerakkan dengan halaju yang sama. Okey, halaju yang sama. Okey, kalau ni laju, yang ni pun laju. Sama-sama gerak.
Macam tu. So akan terpotong. Okey. Tetapi tidak terpotong apabila dia gerakkan dengan selari. Dua-dua ke bawah. Dia tak bertemu dua-dua ke bawah atau dua-dua ke bawah atau ke atas. Sampai sudah tak terpotong Jadi itulah nama gerakan relatif. Apabila dia memotong, berlakunya proses pemotongan tu, dia adalah gerakan relatif. Jadi sebab maksud aruhan elektromagnet tu kat sini dia kata penghasilan DGE aruhan merentasi konduktor. Okey, apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet. Okey, aruhan elektromagnet ni berlaku apabila DGE aruhan ni terhasil merentasi konduktor tu. DGE tu berlaku pada apa? Pada konduktor itu. Okey, kita biasanya panggil konduktor lah ataupun solenoid lah. Tapi istilah dia konduktor lah kita panggil DGE aruhan yang terhasil merentasi konduktor itu. DGE aruhan yang berlaku pada konduktor itu akibat apa? Akibat macam mana ia terjadi? Akibat gerakan relatif konduktor dengan medan magnet tu. Ataupun gerakan relatif tu, kalau awak tak nak guna gerakan relatif, awak boleh cakap DGE aruhan yang terhasil pada konduktor tersebut akibat pemotongan konduktor dengan flux magnet. Pun boleh juga. Ataupun istilah umumnya penghasilan DGE atau DGE yang dihasilkan oleh suatu konduktor. Macam kenapa dia boleh terjadi? Akibat ataupun apabila berlakunya gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet tu. Gerakan relatif tu macam dia memotong lah akibat pemotongan konduktor dengan medan magnet. Macam tu. Itulah maksud dia. Okey. Awak nak buat gerakan relatif boleh, awak nak buat pemotongan flux magnet pun boleh. Ataupun satu lagi, aruhan elektromagnet adalah penghasilan DGE teraruh yang merentasi konduktor apabila konduktor itu berada dalam magnet yang berubah-ubah. Sebab kan kita gerakkan konduktor, jadi dia berjumpa dengan medan magnet yang berubah-ubah kan. Dia bergerak kat situ. Jadi kat situ pun adanya penghasilan DGE aruhan akibat konduktor berada dalam medan magnet yang berubah-ubah. Maka itu adalah aruhan elektromagnet. Kena jelas DGE teraruh akibat pemotongan flux magnet antara konduktor dan juga medan magnet, ataupun berlakunya gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet. Maka DGE teraruh, maka itulah kita nama dia aruhan elektromagnet. Okey, kena jelas. Dan sikit lagi kita nak belajar faktor-faktor mempengaruhi magnitude DGE aruhan. Okey, macam mana nak meningkatkan DGE aruhan? Apa yang kita perlu buat? Sebelum tu, dalam buku teks ada ni, dia buat aktiviti. Ini kita panggil pipe PVC warna hitam ni, pipe PVC tu. Kemudian kita gelongkan dia, kita lilitkan dia dengan dawai kupron bertebat. Okey, kita lilitkan. Okey, dengan dawai kupron bertebat. Lepas tu kita sambungkan dengan LED. Okey, dan apa aktiviti dia buat? Dia goncangkan. Mula-mula dia goncangkan perlahan. Lepas tu dia goncangkan laju-laju. Nanti dia nak tengok, dia nak kaji macam mana nyalaan LED itu. Okey, LED itu menyala dengan kecerahan yang berbeza-beza. Okey, cerah dia berbeza-beza apabila magnet di dalam. Dalam tu ada magnet dalam pipe ni dia letakkan magnet. Dalam dia ada magnet dan kat luar dia ada dawai kupron tu yang dililit. Apabila magnet dalam pipe tu digoncangkan dengan laju yang berbeza-beza. Dia tutup, nampak? Dia tutup jari tu, jadi magnet tu dia tak keluar lah. Magnet dalam tu dia bergoyang. Okey, jadi kita nampak kat situ hasil aktiviti ni nanti apabila kita goyangkan laju-laju, nyalaan tu semakin terang. Sebab apa? Sebab apabila magnet bergerak, dia dalam tu mungkin magnet tu panjang magnet tu panjang. Dia tak goyang-goyang lah, magnet tu panjang, dan dekat situ nanti dawai-dawai kupron tu dia akan berinteraksi dengan flux magnet kat dalam tu. Maka bila dia gerak laju-laju, pemotongan flux magnet akan bertambah, akan banyak proses pemotongan tu. Maka DGE teraruh akan lebih besar
maka nyalaan akan lebih terang. Okey, jadi yang terakhir kat sini, macam mana gerakan relatif antara dawai lurus dengan magnet. Gerakan relatif, okey, pemotongan. Gerakan relatif ni ibarat dia memotong antara pisau dengan tangan. Jadi dia memotong, pemotongan dawai lurus dengan magnet DGE aruhan dia makin bertambah. Okey, gerakan relatif antara dawai lurus dan magnet. Okey, dawai lurus dan magnet DGE akan bertambah apabila laju gerakan relatif tu bertambah. Ini untuk dawai lurus Untuk dawai lurus dia ada dua faktor. Pertama, kita tambahkan laju gerakan relatif tu. Jadi tangan dengan pisau tadi tu, cikgu cincang laju-laju. Cikgu potong dekat tangan tu laju-laju. Jadi apa akan berlaku? Tangan cikgu tu akan calar dengan banyak. Sebab laju. Laju. Akan hancur lah. Jadi kat situ, DGE ta'aruh akan bertambah. Hancurnya tangan cikgu tu ibarat DGE aruhan tu berlaku dengan bertambah. Maka cara dia, kita boleh lajukan gerakan relatif. Yang kedua, kita kuatkan kekuatan, tambahkan kekuatan medan magnet. Maksud tu medan magnet tu kita boleh tebalkan dia. Okey, utara selatan tu magnet tu kita boleh tebalkan dia atau kita boleh dekatkan dia. Bila kita dekat, jadi kekuatan dia akan lebih bertambah. Okey, flux garis-garis hijau tadi akan bertambah, banyaknya garis-garis hijau sebab magnet dia bertambah. Jadi bila flux magnet bertambah, banyaklah pemotongan flux magnet, maka DGE ta'aruh akan bertambah. Okey, yang kedua, kalau solenoid pula, gerakan antara solenoid dan medan magnet. DGE tu, magnitude DGE boleh bertambah. Dia apabila sama juga, laju gerakan tu akan bertambah. Apabila magnet tu kita masukkan dalam solenoid tu laju-laju, keluar masuk laju-laju, dia akan berlakunya pemotongan flux magnet dengan cepat. Jadi nyalaan akan bertambah. Satu lagi, ni bilangan lilitan solenoid. Dalam konduktor tak ada benda tu. Tapi dalam solenoid ada. Kita lilitkan solenoid tu, gegelung tu kita tambahkan lilitan. Jadi apabila kita tambahkan lilitan, solenoid tu akan memotong flux magnet tu dengan lebih banyak. Okey, sebab banyak lilitannya. Dan yang ketiga samalah dengan yang ni tadi, yang atas tu kekuatan medan magnet. Jadi faktor untuk gerakan garis lurus ada 2, faktor untuk solenoid ada 3. Okey, itu sahaja. Okey, hukum Faraday tu next. Jadi awak tonton video ni, nanti cikgu akan bagi tugasan di Google Classroom. Cikgu mohon sangat-sangat awak tekan link tu. Masih ramai yang belum masuk, dan siapkanlah tugasan tu untuk cikgu beri penilaian pada awak. Okey, terima kasih.